masih lagi dalam Alright Novel Channel dalam segmen Suara Orang Kampung Panas. Sahabat-sahabat semua, Datuk Seri YB Saifuddin Nasution membalun kau-kau abakau yang saban hari meroyan, saban hari mengatakan ataupun menyerang Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar hari ini. Katanya Perdana Menteri yang gagal, katanya Perdana Menteri yang tidak punya idea untuk membantu rakyat. Itu antara kenyataan-kenyataan daripada Perdana Menteri, mantan Perdana Menteri Kerajaan Tumbuk Atap Muhyiddin Yassin semasa mentadbir kerajaan dalam Perikatan Nasional, sahabat-sahabat semua. Jadi apa yang dikatakan oleh Saifuddin ini ada satu yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan kita. Tapi sebelum itu sahabat semua, jangan lupa juga untuk terus support Alright Novel Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti kenyataan terkini daripada YB Datuk Seri Saifuddin Nasution semasa beliau membalun kau-kau mantan Perdana Menteri Kerajaan Tumbuk Atap ini. Katanya, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin ditegur atas kritikan terpilihnya terhadap kerajaan semasa dengan Setiausaha Agung PKR, yaitu Saifuddin Nasution Ismail berkata, Muhyiddin sepatutnya mempunyai pandangan yang lebih menyeluruh. Saifuddin, seorang menteri dalam kerajaan Anwar Ibrahim berkata, Muhyiddin tidak patut hanya fokus kepada kemerosotan ringgit, kadar faedah yang tinggi dan peningkatan kos sara hidup ketika melabel kerajaan Anwar sebagai tidak boleh diharap. Itu antara kenyataan Muhyiddin, katanya kerajaan hari ini kerajaan yang tidak boleh diharap. Sedangkan ketika beliau menjadi Perdana Menteri itulah rakyat hilang harapan. Rakyat tidak punya harapan dan tidak mengharapkan apa-apa daripada Muhyiddin Yassin kerana kegagalannya. Apa yang beliau cuba lakukan hanya untuk mengekalkan jawatannya dengan menggunakan scheme of thing, yaitu menawarkan jawatan-jawatan kepada politikus-politikus hanya untuk kekal sebagai Perdana Menteri. Sedangkan beliau menjadi Perdana Menteri pun bukan atas kemohon rakyat, bukan atas mandat rakyat, tetapi disebabkan tindakan mereka mengkhianat mandat rakyat melalui langkah Sheraton yang dilakukan oleh Muhyiddin bersama dengan Azmin Ali, yang turut juga disokong oleh parti ajaran sesat, kata Muhyiddin, yaitu Parti PAS dan juga segelintir pemimpin-pemimpin daripada UMNO, sahabat-sahabat semua. Kata Saifuddin Nasution, Muhyiddin sepatutnya mengambil kira keadaan menyeluruh ataupun keadaan keseluruhan ekonomi yang pada asasnya kukuh, kata Saifuddin. Tambah lagi, Muhyiddin wajar melihat aspek mengurus ekonomi secara menyeluruh. Kadar inflasi, kadar pengangguran, imbangan dagangan, kestabilan politik, katanya kepada FMT hari ini. Jadi kalau kita lihat seperti mana yang baru-baru ini diumumkan oleh Menteri Ekonomi, yaitu YB Rafizi Ramli, kadar inflasi negara merosot dengan kadar mengurang bukan meningkat. Mengurang dengan kadar yang drastik kalau saya tidak silap sekitar 2,8% daripada 4 atau 5 sebelum ini, sahabat-sahabat semua. Kadar pengangguran juga turut berkurang. Jadi maksudnya tawaran-tawaran pekerjaan ataupun anak-anak muda atau yang kehilangan pekerjaan semasa dikurung oleh Muhyiddin ini, mereka kini mula mendapat pekerjaan. Khususnya juga anak-anak muda. Dan imbangan dagangan kalau kita ceritakan sahabat semua, hari ini dagangan negara kita ataupun ekonomi negara kita ini mula mendapat kepercayaan daripada pelabur-pelabur daripada negara luar. Sehingga baru-baru ini kita mendapat perkabaran bahawa kadar ataupun kadar perkembangan negara kita meningkat dan juga KDNK negara kita juga turut meningkat dibandingkan semasa kerajaan Perikatan Nasional ataupun pengkhianat nasional ini memerintah negara kita, dan juga disebabkan oleh kestabilan politik yang hari ini kita boleh nampak kerajaan punya 2/3 kerusi di dalam parlimen yang mana kononnya mau ditebuk oleh Perikatan Nasional, oleh pembangkang hari ini. Tetapi itu hanyalah persepsi yang cuba dilakukan oleh pihak pembangkang yang kita boleh nampak saban hari mereka meroyan kerana kehilangan kuasa, kerana kesombongan, kerana keangkuhan mereka, sahabat-sahabat semua. Kalau kita ingat semula,
Perikatan Nasional inilah yang menderhaka. Perikatan Nasional ini jugalah yang menolak tita nasihat daripada Yang di-Pertuan Agong untuk bergabung bersama dengan Pakatan Harapan bagi membentuk kerajaan perpaduan. Tetapi dengan sombong, dengan angkuhnya, Muhyiddin mengatakan dia tidak bersetuju dengan cadangan daripada Yang di-Pertuan Agong itu. Ya, mungkin kalau cadangan itu Perikatan Nasional ataupun Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri, mungkin mereka menerimanya. Tapi tidak apabila yang disyorkan adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Karena apa? Karena kita tahu, geng-geng sakau, geng-geng penyapu bersih ini tidak akan tunduk kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim karena mereka akan takut segala skandal-skandal penyelewengan, salah guna kuasa, rasuah akan terbongkar. Hari ini kita dapat melihat sahabat-sahabat semua satu demi satu telah pun dilondehkan oleh pihak berkuasa seperti SPRM, LSDN, Polis Diraja Malaysia dan macam-macam lagi Ada di antara mereka juga itu turut sudah didakwa kerana rasuah dalam skandal Jana Wibawa, kerana salah guna kuasa dan sebagainya. Jadi Saifuddin juga berkata, Kerajaan Anwar melaksanakan kawalan ekonomi yang berkesan dengan dasar menjurus ke arah kebajikan. Walaupun mewarisi hutang yang ditanggung sejak Muhyiddin menjadi Perdana Menteri dari 2010 hingga 2022. Berkaitan dengan hutang ini pula kita tahu kerajaan Muhyiddin sentiasa mengambil hutang tinggi. Mereka tidak fikir tentang defisit. Bagi yang tidak paham, defisit ini maksudnya perbelanjaan, kalau contoh perbelanjaan itu 10.000, tapi jumlah pendapatan itu pula di bawah daripada 10.000, itu maksudnya defisit. Inilah yang dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional ataupun yang diamalkan oleh Perdana Menteri Kerajaan Tembok Atap ketika Perikatan Nasional, iaitu Muhyiddin Yassin. Jadi Saifuddin juga berkata, menambah, Muhyiddin semoleknya beri ruang untuk Anwar dan Kerajaan Perpaduan mentadbir, kata Saifuddin. Semalam kalau kita lihat ini adalah kritikan daripada Muhyiddin, katanya mengkritik Anwar dengan berkata Perdana Menteri tidak mengurus ekonomi dengan baik walaupun meminta 100 hari untuk berbuat demikian. Anwar kini telah berkuasa selama 7 bulan. Itu baru 7 bulan. Hari ini kita sudah nampak negara kita semakin memulih daripada keadaan ekonomi yang hancur disebabkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional ataupun Muhyiddin Yassin. Hari ini beliau pula menganggap kononnya Perdana Menteri tidak pandai mengurus ekonomi negara. Sedangkan ketika beliau mengurus negara, rakyat hancur, rakyat dikurung di dalam rumah, ekonomi tidak berkembang, pelaburan lari daripada negara kita, sahabat-sahabat semua. Adakah itu dikatakan mengurus ekonomi dengan baik? Tentu tidak, sahabat-sahabat semua. Muhyiddin juga berkata kerajaan tidak menemui cara untuk menangani peningkatan kos sara hidup dengan ramai telah terjerumus ke dalam kelompok berpendapatan rendah sejak wabak melanda. Beliau turut mendakwah Kerajaan Anwar tidak kukuh sambil mengulangi spekulasi pemegang tentang rancangan untuk menjatuhkan kerajaan. Video sebelum ini saya ada mengatakan tentang rancangan untuk menjatuhkan kerajaan. Sebenarnya walaupun Muhyiddin berkata kerajaan ini tidak kukuh, kerajaan ini memiliki 2/3 kursi parlimen. Adakah itu tidak kukuh? Jadi jelaslah bahwa mereka sekarang ini, pihak pembangkang, Muhyiddin Yassin khususnya, sedang membuat spekulasi ataupun sedang membuat persepsi. Kononnya kalau mereka menang pada PRN ini, mereka akan menguasai ataupun menjadi kerajaan. Tidak. Kerajaan persekutuan tetap di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan. Sebab PRN ini tidak melibatkan kerajaan persekutuan. Ia hanya melibatkan kerajaan negeri. Walaupun kononlah, anggaplah kalau mereka menang di 3 negeri yang sedia ada, Kedah, Terengganu, Kelantan, ia tidak akan mengubah apa-apa, sahabat-sahabat semua. Ia tetap diperintah oleh berpas dan juga bersatu. Kerajaan persekutuan tetap juga di bawah Kerajaan Perpaduan. Inilah usaha yang mereka sedang lakukan. Tidak lain tidak bukan asik dengan rancangan untuk menjatuhkan kerajaan, asik dengan rancangan untuk menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sudahlah. Sudah tiba masanya rakyat hari ini tidak terkesan lagi dengan tindakan-tindakan politikus-politikus yang hanya rakuskan kuasa. Apabila mereka memerintah, hutang bertambah, rakyat menderita, rakyat angkat bendera putih, rakyat dikurung, rakyat hilang punca pendapatan,
harga meningkat, inflasi meningkat, apalagi ringgit paling teruk dalam sejarah semasa dalam kerajaan Perikatan Nasional, ya, begitu tinggi, begitu rendah nilainya, sahabat-sahabat semua. Tapi hari ini beliau mencuba kononnya mengkritik. Kenapa? Kerana menyembunyikan kegagalan beliau ya semasa beliau mentadbir negara. Jadi Saifuddin membidas Muhyiddin dengan berkata, Muhyiddin patut menumpukan perhatian pada usaha membina kekuatan partinya, bukan bergantung selama-lamanya kepada PAS, Rakan Gabungan dalam Perikatan Nasional. Jadi sebagai pengurus CPN katanya mengharap kekuatan parti lain adalah satu tanda kelemahan, kata Saifuddin Nasution. Itu dia satu kenyataan yang padu, satu kenyataan yang terbaik daripada YB Saifuddin. Dan saya sangat setuju dengan kenyataan ini sebab saya sendiri dapat melihat dan melalui pengamatan saya juga dan pandangan saya, pembangkang hari ini sudah tidak ada isu yang mereka cuba mainkan. Kerana dengan apa yang dilakukan, sedang diusahakan oleh Kerajaan Perpaduan hari ini, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini, sedang menampakkan hasil positif, sahabat-sahabat semua. Hasil positif, rakyat semakin dapat menerima kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa? Kerana kerajaan hari ini adalah sebuah kerajaan yang prihatin kepada rakyat, bukan semata-mata untuk mengejar jawatan, bukan semata-mata untuk mengekalkan kuasa dan sebagainya. Itu pandangan saya. Kiranya Anda di luar sana memberikan sebarang komen, Anda berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema, jangan menjadi seperti walaun-walauntit, lebay-lebay, geng sapu bersih, ya, termasuk juga geng takut Anwar. Ya, apabila mereka ini memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di atas Gunung Everest. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, kapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.